Assalamualaikum, halo, Zais Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi, ke Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal permotoran khusus untuk anda. So, topik kita kali ini adalah berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang subscriber saya. Dia tanya, "Bang, cuba cerita Nova Dash 125 laju ke tak laju?" Okey, nak cerita laju, memang laju. Tapi persoalannya, macam mana kita nak nampak benda tu laju? Macam mana kita nak nampak kekuatan Nova Dash? Ataupun saya cuba olah benda ni jadi satu topik yang sedap untuk kita bincangkan, iaitu andai kata anda adalah pomen yang memang pakar untuk motosikal Yamaha 125Z yang sangat famous dekat dalam Malaysia, dan salah seorang kenalan anda dari negara Gajah Putih, negara Thailand, datang ke bengkel anda menggunakan Honda Sonic, bukan RS150 tapi Sonic 150 4 lejam, dan dia datang untuk buat satu friendly game. Track 2 km ataupun 3 km. Tapi bukan Honda Sonic tu yang menjadi taruhan dia, iaitu Honda Nova Dash 125. Persoalannya, motor apa yang korang akan guna? Kalau korang nak guna Honda Nova Dash, ada stok Honda Nova Dash sekarang dekat Malaysia. Ada, tapi boleh kira. Tapi yang famous dekat dalam Malaysia sekarang ni, Modernas Dynamic dengan DNA daripada enjin Leostar. Apa lagi? RGV 120 dengan RGX 120 memang power. Tapi of course lah, yang paling power untuk kelas 125cc iaitu Yamaha 125Z. Sebelum ni, pelumba-pelumba Malaysia kurang bagi saingan untuk kelas 125cc 2 lejang peringkat Asia, sebab motosikal ni tunggang adalah Yamaha JR120. Tak boleh fight 125 Nova Dash. Lepas 125Z masuk, persaingan mula sedap. Okay, so of course lah korang akan pilih Yamaha 125Z tu. Persoalannya, apa yang korang akan modify? Sebab kita semua sedia maklum, Honda Nova Dash ada kelebihan dan ada kekurangan. Macam mana kita nak gunakan Yamaha 125Z tu? Kita nak highlight dia punya kelebihan untuk tutup kekurangan yang ada. Macam mana? Okay, so sebelum saya sambung topik ni, saya nak minta jasa baik anda untuk subscribe channel terbaru saya, yang mana saya hanya akan share topik-topik yang orang kata lebih kepada ke arah kehidupan, sharing-sharing yang berguna, knowledge, kewangan, financial dan sebagainya dekat situ. So, Zairul Asmawi share. Klik dan subscribe sebagai tanda sokongan anda. Terima kasih. So, berbalik daripada soalan ni kan, saya dah pun conteng-conteng sikit lah kertas kan. Memang korang tak nampak lah kan. So, memang tak ada footage motor pun dalam video kali ni. Cuma saya akan ceritakan dan saya akan nampakkan potensi Yamaha 125Z untuk menentang Honda Nova Dash 125. Sebab apa saya kena buat video comparison ni? Sebab apa? Sebab Honda Nova Dash memang power Kita pun sedia maklum, untuk perlumbaan Asia yang dulu, Honda Nova Dash ni memang selalu dia memang unggul. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 itulah pelumba-pelumba daripada negara Gajah Putih. Kadang-kadang pelumba Malaysia ada masuk juga dengan Yamaha 125Z. Adalah orang kata beat, tapi lepas tu kelas 2 stroke dah habis, dah diganti dengan kelas yang orang kata 4 stroke tapi dah di-upgrade CC kepada CP130. Itu dulu 125Z memang ada kelas dia. Baiklah, so perlumbaan mungkin akan jadi orang kata game ni lah kan, dia akan jadi satu benda yang sangat best. 2 km straight line, tak ada corner-corner, laluan lurus semata-mata. Dan kita semua sedia maklum, Honda Nova Dash ni, dia punya top speed memang power. Kenapa? Banyak orang cakap Nova Dash power top speed, tapi kenapa? Bila tanya kenapa, entahlah. Mana boleh main entah. Okey, hari ni saya akan bagi tahu. Nova Dash
dia punya top speed power sebab enjin dia memang direka standard kilang untuk putaran RPM yang tinggi. Berapa putaran RPM? Saya tak nak ceritalah berapa, tapi kat sini saya nak nampakkan enjin dia adalah enjin yang macam Kawasaki K1. Stroke pendek, piston lebar. Berapa lebar piston dia? 55.2 mm. Stroke 52. Stroke dia memang pendek. Memang pendek. So enjin yang macam ni adalah enjin yang high RPM. Mungkinlah pickup dia tak sekuat Yamaha 125Z, tapi high RPM hujung-hujung dapat. Untuk game 2km, motor-motor yang high RPM ni memang power. Bayangkan kalau dia set up motor dia boleh running sampai tahap 12,000 RPM. Agak-agak berapa top speed pada ketika tu? Memang laju. Korang boleh Google lah, boleh YouTube lah kan, Honda Nova Dash untuk drag race 300 meter. Korang tengok berapa top speed dia orang dapat. Memang laju. Cukup laju. 10 saat ada, 9 saat ada untuk 300 meter. So kalau untuk game 2km, so korang bayangkan, memang dia hentak kau dekat RPM tinggi. Macam mana Yamaha 125Z nak fight balik? Okey, kalau ikut dalam perlombaan Asia yang dulu, Asia Road Race, Yamaha 125Z boleh fight. Tapi macam mana kena buat? Okey, untuk tambah menarik lah game yang saya reka ni kan, senario yang saya cipta dan orang kata tak ada pun benda ni berlaku dekat sekarang ni kan, dekat Malaysia ni. Baiklah, game yang ini orang kata kita nak bagi best. Apa yang best? Dan saya nak menampakkan orang kata kekuatan dua-dua jentera ni adalah satu je rule yang ada dalam game yang kita set up ni, iaitu enjin motosikal masih lagi mengekalkan seseran yang sama, 125cc standard kilang. Yang lain nak ubah suai ikut suka, cc 125cc. Sebelum game start, kena buka blok, kita kena ukur dulu berapa saiz piston. Adakah blok tu dah jet road ke tidak? Itu orang kata yang nak bagi menarik sikit. Yang lain nak modify ikut suka. Creativity. So nampak tak, kita akan macam kalau saya komen, of course lah saya akan pilih Yamaha 125Z. Okey, kenapa saya pilih 125Z? Of course lah, dalam keadaan standard kilang dia pun memang 125Z tu dah 125. Kalau saya pilih dinamik 120, seseran dia 118. Memang kantoi lah dengan Nova Dash yang cc dia 125. Kalau RGV 120, seseran dia baru 120. Kantoi. 125Z je orang kata standard dia dah 125cc. So orang kata ada fight. Cuma kita tahu Nova Dash RPM tinggi. Apa kelebihan Yamaha 125Z? Berapa seseran enjin 125Z yang terbentuk hasil daripada kombinasi bore dengan stroke dia? Berapa bore 125Z? 125Z ni piston dia kita baca mudah 54, tapi stroke dia 54.7. Bayangkan, motor yang stroke panjang untuk kategori 2 stroke bawah 150 ni selain 125Z adalah Honda NSR, baik double R ataupun SP, iaitu 54.5. TZM 54. Apa lagi? Double R 54 point something. Okey, 125Z je 54.7. So kalau kita tengok piston 54, stroke 54.7, kita boleh kata enjin ni macam enjin yang sama besar lah bore dengan stroke. Tapi pada hakikatnya tidak. Pada hakikatnya stroke dia jadi lagi panjang. So, perbandingan dua model ni, 125Z takkan boleh berputar, RPM dia setinggi Honda Nova Dash yang memang enjin dia direka khas untuk high RPM. Tapi 125Z dia ada kelebihan pada torque. Torque ni apa? Torque ni apa? Torque ni adalah orang kata kekuatan sesebuah motosikal untuk menarik beban. So senang kata, 125Z ni dia punya pickup jauh lebih kuat daripada Honda Nova Dash 125.
Okey, kebanyakan Yamaha 125Z yang perform dekat luar sana tu kebanyakannya spek dah upgrade 56, 57. Piston enduro, itu pun ada piston enduro yang oversize. Sekarang ni kita nak maintain piston size 54. Macam mana nak fight Honda Nova Dash? Okey, so kat situ kita nampak untuk starting grid 125Z akan lagi ke depan daripada Nova Dash. Tapi untuk jarak yang lepas 1 km tu kita akan nampak Nova Dash akan meniti lagi laju daripada Yamaha 125Z sebab RPM dia lagi tinggi. Okey, itu kalau kita anggap kita tak modify apa-apa langsung lah kan. Tak modify apa-apa langsung. Tapi basicnya Yamaha 125Z ni dia punya spek memang agak lembut sikit daripada Nova Dash. Sebab apa? Nova Dash ni horsepower dia standard dah 20 horsepower. 20 horsepower dah lebih kurang RZ. 125Z baru 17. Tapi 125Z ni dia spek yang orang kata dia masih lembut lagi dan boleh dikeraskan. So kita nak tengok kelebihan top. Memandangkan kita tak boleh nak upgrade piston kepada saiz 56 atau 57, kita terpaksa akur dengan kelebihan 125Z yang sangat power pada starting grid. Dia cepat sampai top speed, tapi bila dah sampai RPM dia, katalah RPM dia dah touch 10,000 RPM, nak naik ke 11,000 RPM, Nova Dash boleh tarik lagi sampai 12,000 lebih RPM. So Nova Dash akan lagi pergi. Macam mana kita nak buat? Kalau kita dapat kekalkan kedudukan kita yang berada di hadapan daripada awal sampai ke finishing line 2 km punya track, okey lah, kita power lah, 125Z tu power. Tapi masalahnya macam mana? Macam mana kalau Honda Nova Dash tu dia boleh layan RPM lagi tinggi dan pintas 125Z kita? So macam mana kita nak alihkan kekuatan top yang ada pada Yamaha 125Z ke hadapan kepada top speed? Kita tak boleh nak usik top speed ni. Tak, maksud saya kita tak boleh nak usik side piston. Kita tak boleh nak ubah karakter 125Z daripada high top kepada high RPM. Still boleh running 10,000 bawa 11,000 RPM, tapi Nova Dash boleh tarik lebih 12,000 RPM sebab dia punya design block memang direka untuk itu. So apa yang saya tengok adalah, saya ambil kertas sikit. Apa yang saya tengok adalah kita kena highlightkan betul-betul, kita kena manipulasikan betul-betul kekuatan top Yamaha 125Z dengan cara setting. Bila kita pasang exhaust, kita nak pakai exhaust yang lawas ke ataupun exhaust yang orang kata dia ngam-ngam, exhaust yang menyebabkan top tak mati. Kebanyakan orang dia akan pakai exhaust, akan cari exhaust yang orang kata lawas terus. Dia kata nak kejar top speed, tapi RPM bawah tak cantik. Sekarang ni 125Z kita tu, dia punya kekuatan utama dia, starting dia tu memang kuat. So why not kita cari exhaust yang boleh, orang kata apa, pressure dekat exhaust tu cantik dan top tak mati. So enjin akan kekal bertenaga daripada awal. Sebab kelebihan 125Z memang macam tu. So sebab tu orang kata pemilihan exhaust yang betul, yang pressure dia cantik, bukan yang terlampau lawas. Kita kata lawas nak kejar top speed. Korang tak tahu, double R bolehlah buat macam tu, RZ bolehlah buat macam tu sebab size bore dengan stroke dia lain. 125Z yang bore dengan stroke standard ni tak boleh buat macam tu sebab tu exhaust dia tak sama. Kena cari exhaust yang boleh maintain back pressure supaya top tak mati. So kita boleh capai cepat top speed. Pertama exhaust. Yang kedua, bila kita nak cakap pasal motosikal yang top kuat ni, kita nak, kalau boleh kita nak 2 kali gandakan, 3 kali gandakan nilai top yang ada 125Z. So apa perlu buat? Kita kena tengok pengapian. Okey, kita dah cakap kan, size engine kena standard. Benda lain nak buat ikut suka. Api 125Z cukup kuat. Kalau masuk coil RZ mungkin power. Apa salahnya kalau masuk coil DZM? Okey, kita ada pilihan, boleh nak masuk coil double R, tapi coil Kawasaki lah pula cerita dia, tak best. Maintain Yamaha, masuk barang TZM. Coil TZM orang kata memang api dia kuat, dan ada beberapa cara supaya kita boleh buat api tu lagi kuat dengan cara kita set up, kita buat gulungan dekat luar wire coil,
kabel nak masuk kat plug tu pun dah racing. Memang untuk supply power, copper dia besar. Lepas tu plug dia pula, kalau boleh pakai plug yang memang api kuat. Orang kata muncung dia halus, api dia biru. Memang orang kata, bang nanti tembus lah. Memanglah tembus kalau tak setting. Sekarang ni kita buat dulu, lepas tu kita setting lepas tu. So jangan risau tembus. Jangan risau tembus. Kalau cerita nak tembus pun ada cara dia. Ada cara kita nak buat. Okey. Api kena besar betul. Sebab bila api kuat, pick up akan jadi betul-betul kuat. Memang motor setting jadi kering. Kita reachkanlah kita punya setting minyak nanti. So tak perlu risau. Okey, saya tak kata saya tahu buat. Tapi bila kita hantar kat Pomen, kita cerita, Pomen tahulah nak buat macam mana. At least bila kita cakap tu, Pomen tu faham yang kita tahu benda apa kita nak. Cuma kita tak ada kepakaran nak usik-usik. Tangan kita tak berseni untuk kita pulas-pulas. Tapi kita ada idea macam mana motor tu nak jadi. Pomen akan buat. Tapi kekurangan dia dekat sini, korang kena cari Pomen yang sudi untuk mendengar. Ada beberapa Pomen dekat dalam Malaysia ni yang sudi untuk mendengar. Dan saya adalah listing dia, saya tahu. Tapi saya tak boleh nak suka-suka sebut. So kalau korang tahu, sharekan dekat ruang komen. Sharekan dekat ruang komen. Sebab daripada pengalaman korang, ini Pomen-Pomen yang dia sudi untuk mendengar dan sudi untuk bagi pendapat balik. Sebab ada setengah Pomen kat luar tu saya faham. Bila kita cakap cerita, last sekali akan ada cerita-cerita belakang. Dia Pomen ke aku Pomen? Macam tu pula. Padahal kita bayar. Memang kepakaran dia, tapi kita bayar. So orang kata Pomen-Pomen yang macam ni kadang-kadang kalau kita dah terkena lah. Tapi kalau kita dah tahu Pomen mana yang terbaik, pergi kat Pomen yang the best. Sharekan dekat ruang komen. Saya tak nak sebut-sebut. Korang pernah alami Pomen yang the best, sudi untuk mendengar dan sudi untuk bagi pendapat terhadap apa yang kita nak tu? Boleh sharekan dekat ruang komen. Bantu orang-orang lain. Jangan sampai duit burn, motor tak pergi. Okay, so dah cerita pasal pengapian. Okay, crankshaft. Sekarang ni crankshaft nak tambah ladung ke tak? Nak tambah berat ke tak? Nak lebarkan ke tak? Korang kena faham. Kita bukannya main track 10 kilo. Bukan macam yang double R main 10 kilo, 8 kilo, 7 kilo. Nak main 2 kilo je. So untuk setup 2 kilo ni tambah ladung ke tak? Jawapan saya tak perlu tambah ladung. Bila korang tambah ladung, korang tambah berat, tambah lebar, memanglah crankshaft tu berat. Korang akan dapat top speed yang sedap. Tapi bila korang dah laju, sekarang ni korang nak start pada kosong. So RPM yang tinggi kena capai dengan cepat, dengan segera, daripada torque yang ada daripada Yamaha 125Z tu. So crankshaft kena ringan. Kat situ kita nampak bukan semua motor orang kata modified tambah ladung, yang ini pun tambah ladung, yang itu pun tambah ladung, tambah berat, tambah pemberat lah, nak lagi bagi lebar apa semua, nak tambah tembaga, bagi color emas. Bukan semua spek perlu buat benda tu. Ada sesetengah spek yang kadang-kadang diorang akan nipiskan lagi crankshaft. Tapi kena ambil kira lah kadar compression daripada crankshaft untuk tekan fuel naik ke blok. Itu kena buat kira-kira lah. Tapi kita kena nampak benda tu kan macam mana. Untuk setakat game 2 kilo, 3 km ni tak perlu. Dan kelebihan Yamaha 125Z memang high torque. Dia punya torque laju, cepat. Maknanya orang kata berat macam manalah, joki tu tetap boleh pergi. Itu kelebihan Yamaha 125Z yang orang kata jangan kita lupakan. Banyak orang bila dapat 125Z, dia akan berusaha sesungguh-sungguhnya untuk apa? Untuk ubah karakter. Nak jadikan 125Z itu high RPM. Sedangkan dengan spek yang orang kata spek stroke panjang lagi besar daripada bore ni, dia ada power dia. Kalau tidak, buat apa budak-budak sibuk nak jet road? Betul tak? 125Z standard dah macam jet road dah pun. Korang tak perlu naikkan saiz piston pun tak apa. Tapi korang kena tahu apa benda nak buat supaya torque dia tu jadi 2 kali ganda, 3 kali ganda. Akhir nanti baru kita alihkan kekuatan torque tu kepada torque speed. Okey, apa yang saya nak cerita adalah piston tak boleh tukar saiz besar. Tapi boleh tak kita pakai piston single ring? Kenapa single ring? Piston single ring ni, ring tu ada satu je.
So piston bergerak dekat dalam blok tu sangat-sangat ringan. Sebab apa? Friction kurang geseran antara ring dengan blok, dinding blok. So memang ringan. So orang kata, bang, minyak kuat, kita nak buat 2 kilometer je, bukan cerita nak pergi balik Johor. Tak ada. Kena faham. Ini bukan nak bawa balik Johor pun tak ada hal, tak ada masalah. Lepas tu orang kata fuel consumption akan jadi tinggi. Ya tinggilah sikit, tapi motor memang sangat-sangat ringan. Motor dah lah torque kuat. Bila stroke panjang ni, piston bergerak atas bawah ni panjang. Nova Dash tu turun naik dia sikit je. 125Z ni panjang. So macam mana nak kurangkan beban, kurangkan friction? Single ring piston. Dan kalau boleh dapat piston yang orang kata force piston, yang tu dapat mengelakkan piston bobos sebab api kuat. Kalau tak pakai piston force pun boleh. Settinglah carburetor secantiknya. So nampak tak, single ring untuk kita support setup 125Z yang orang kata standard punya bore dengan stroke tu. Okey, itu single ring. Seterusnya untuk setup mag, power lagi top, kita kena tengok magnet. Tak ramai orang berani cerita pasal magnet. Okey, hari ni saya nak cerita pasal magnet. Korang tahu tak apa yang perlu dibuat supaya kadar magnetic flux tu lagi kuat? Tak ramai yang tahu. Recoil, tambah copper. Bila kita tambah copper, kita tambah copper lah kan. Sama ada korang buka wayar asal, masuk wayar baru yang saiz lagi besar, so kadar ampere yang akan lalu akan lagi besar. Yes, memang betul, kadar ampere. Current, dia punya simbol dia, SI unit dia I. I, current. Kadar current memang akan lagi meningkat. Sebab apa? Wire yang lagi besar of course akan kurang resistant. Bila kurang resistant, dia akan apa? Dia akan lebih lagi kadar current. V equal to IR, berbalik kepada formula sains Ohm's law. V equal to IR. Macam mana nak tingkatkan nilai R adalah dengan mengurangkan kadar resistant. Dan mengurangkan kadar resistant adalah dengan cara membesarkan saiz wire atau menambah lilitan baru, menjadikan single winding, single coil kepada double coil. Of course lah, api memang sangat-sangat kuat. Nanti orang kata tak bobos ke bang? Jangan risau, kita akan setting. Jangan risau sangat pasal bobos ni. Okey, api dah makin kuat, coil dah racing, coil magnet dah power. Magnet boleh nak gosok bagi ringan, nak buat lah. Tapi kalau tak balance, jahanam lah kan. Pada saya, kita biarkanlah. Tambah coil pun dah cukup. Api dah jadi kuat ni. Bila api kuat, torque jadi lagi double. Wow, kuat ni 125Z ni. Okey, belum cerita top speed lagi ya. Kita baru cerita kita double triple kan dia punya nilai torque. Okey, 125Z dah memang power. So macam mana nak bagi torque ni betul-betul terasa? Bearing. Ada orang fikir kan, dia kata bang, bearing nak masuk dekat crankshaft ke dekat gearbox ke nak pakai dua-dua? Okey, kita nak set up motor betul-betul power kan, pakailah orang kata dua-dua. Crankshaft kita pasang, gearbox pun kita pasang. Korang nak pilih yang jenis steel, korang pakai C3. Nak lagi licin pakai C4. Tapi kalau betul-betul lah nak pergi untuk 2 km, pergilah C5 fiber. Okey, orang kata tak berapa tahan kan. Bukan nak pergi Johor, tak ada. 2 km je. Orang kata jalan sikit sampai kedai kat depan tu 2 km. Jadilah. So nampak tak? Friction dah jadi kurang. Motor dah jadi padu. Tu setup bearing. So apa lagi kena tengok? Gearbox. Gearbox 125Z memang terkenal setting dia agak rapat. So motosikal 125Z ni adalah motosikal yang pernah dilombakan ketika dahulu. Dan setup gearbox racing 125Z masih ada sampai sekarang. Korang boleh beli setup tu. Boleh beli. Ataupun kalau korang nak kawinkan gearbox dengan RZ ke apa, terpulang. Yang pasti pastikan motosikal 125Z korang tu dia gearbox dia tu setup bagi rapat sikit supaya pecutan dia tu tak menyebabkan RPM drop terlampau.
Biar RPM tu boleh maintain dekat peak, dekat RPM yang tinggi. So baru motor pergi, tukar gear pergi. Macam tu. Maknanya kita dah gunakan torque untuk motor pergi kat top speed, RPM tinggi, terus je sampai top speed. Itu gearbox. Okay, so last sekali lah saya nak cerita adalah sprocket. Okay, korang dah ada torque yang kuat, apa nak buat? Okay, torque dah power. So apa korang boleh buat adalah, kalau korang kekalkan sprocket ratio yang standard, memang korang akan rasa pick up betul motor ni kan. So kita nak agihkan sikit kepada top speed, kecilkanlah sprocket ratio. Kurangkan friction dengan cara apa? Pakai rantai yang orang kata tahan lasak tapi ringan, sprocket yang tahan lasak tapi ringan. So bolehlah pakai 415. Okey, dengan rantai yang berkualiti, heavy duty. Okey, lepas tu jangan lupa lubricatekan rantai ni, supaya kita tak nak tenaga-tenaga yang dah bakal disalurkan ke jalan raya tu, ke jalan, terpaksa dibazirkan kepada getaran dekat sprocket dan sebagainya. Kita tak nak benda-benda macam tu. Okey, so setting sprocket, setup, nak buat macam mana? Kita dah dapat bayangkan, bila kita maintain sprocket yang biasa, memang top speed cepat sampai. Tapi top speed alamak, dah sampai 19,200 dah mati. Tapi cepat sangat-sangat dia naik ni. Track tu baru 1.5 km, top speed dah habis dah 200 dah. Ada lagi 500 meter lagi kita boleh layan. Rugilah bila top speed kita dah setakat 200 je. Macam mana nak buat top speed boleh naik pada 230? Adjust sprocket. Sebab apa? Enjin dah sangat-sangat ringan. Setting sprocket berat pun motor masih lagi ringan, sebab motor ada torque yang kuat. So walaupun Yamaha 125Z kita hanya boleh berputar maksimum 11,800 RPM selepas kita modify macam-macam, kita masih boleh bagi saingan kepada Nova Dash yang spek enjin dia boleh rev kau lebih 12,000 RPM. Sebab apa? Kita ada tujahan torque yang kuat. So berbalik kepada asal, enjin kita jenis stroke panjang ataupun bore besar, dua-dua ada kelebihan masing-masing. Macam mana kita nak buat supaya kelebihan yang ada tu kita polish kau ataupun kita nak ubah karakter terus? Tak semestinya nak kena, orang kata apa, nak kena ubah karakter baru enjin jadi power. Nak kena besarkan piston baru enjin jadi power. Nampak tak? Sebab saya pun pernah jumpa budak-budak 4-stroke yang dia tak main piston besar, tapi dia main jet road saja. Performance tetap mantap, tapi kita balancekan pada setting sprocket last, dan dia fokus kepada kelebihan high torque. Itu kelebihan dia. So nampak tak dekat sini, Honda Nova Dash memang power. Main pickup 125Z kuat, main top speed Nova Dash lagi kuat. Itu dalam keadaan standard. Tapi kalau dah ubah suai, bergantung pada tahap kepakaran korang buat macam mana. Tak semestinya korang boleh buat enjin tu sendiri. Jumpa pomen yang sudi menengah, pomen yang orang kata dia tak cepat melantun, ego dia tak tinggi sangat kan. Orang kata kita bagi tahu apa kita nak, pomen tu dia sudi dengar. Okey, macam ni kena buat macam ni, macam ni kena buat macam ni. Okey tak? Okey, 125Z tadi saya tak cerita lagi pasal head tau. Pasal head saya tak cerita. Kita selalu cakap pasal orang kata head lah kan. Banyaklah orang kata bang, compression nak tinggi kena rendah. Dah alang-alang torque kuat, apa salahnya kita kuatkan lagi. Kita skim sikit head supaya torque dia jadi lagi kuat. Tapi dengan syarat, janganlah tengah full throttle tiba-tiba kau lepas throttle memang melantunlah motor tu ke depan. Sebab apa? Compression dah sangat-sangat kuat. Tapi compression kuat memang akan support kekuatan torque. Dan inilah formula kenapa enjin-enjin yang nilai torque sangat kuat macam diesel dapat hasilkan torque yang kuat. Sebab apa? Compression dia tinggi.
So head kita boleh skim lah orang kata, tapi yang lain-lain tu kita kena modify seiring dengan kelebihan Yamaha 125Z. Panjang video kali ni So semoga apa yang saya sharekan ni bermanfaat. Memang tak ada footage motor pun, tak ada, dan saya tak ada pun nak letak footage motor. Dan saya harap korang dapat tangkap lah apa yang saya cerita. Sengaja saya nak cerita simple macam ni, dan korang bayang-bayangkan lah apa yang saya ceritakan. Sebab PKP sekarang nak dapat footage motor bukan senang. Okay, so at least apa yang saya share ni mungkin bermanfaat untuk anda. Cari pomen yang betul-betul pomen yang level tuner. Jumpa lagi untuk video-video yang akan datang. Bye bye.